Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Irdina binti Ahmad dari Unit Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan membahaskan peranan dan pemikiran tokoh Nik Safiah Karim dan juga Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, yang pertama iaitu pengenalan. Bahasa jiwa bangsa merupakan frasa yang paling sesuai untuk melambangkan signifikan suatu bahasa kepada bangsa-bangsa di Malaysia. Sesuai dengan statusnya sebagai bahasa rasmi dan digunakan dengan meluas, bahasa Melayu perlu diutamakan dan dimartabatkan. Pada tahun 1967, bahasa Malaysia menjadi bahasa kebangsaan yang termaktub dalam Perlembagaan Negara, iaitu Perkara 152. Memartabatkan bahasa Melayu bukan sahaja soal pemeliharaan bahasa, tetapi juga usaha untuk mengangkat martabat budaya, sejarah dan jati diri bangsa. Ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak seperti pemerintah, institusi, pendidikan, media serta masyarakat dalam memastikan bahasa Melayu terus relevan dan digunakan secara meluas dalam semua aspek dari segi pentadbiran, pendidikan hingga kepada media dan teknologi. Dengan penghargaan terhadap bahasa Melayu, kita tidak hanya menghormati warisan leluhur tetapi juga memastikan kelangsungan budaya bangsa dalam dunia semakin terhubung dan maju. Dan ini merupakan tokoh-tokoh yang saya pilih untuk memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim dan yang kedua Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Jadi pertama sekali kita akan mengenali latar belakang Nik Safiah Karim terlebih dahulu. Yang pertamanya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim ini dilahirkan pada 17 Disember pada tahun 1939 di Kota Baru, Kelantan. Beliau juga merupakan tokoh cendekiawan tanah air yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Beliau juga salah seorang daripada ahli Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menjadi presiden selama 18 tahun. Gelaran Profesor Emeritus diberikan pada tahun 2002. Beliau mengasaskan dua persatuan, iaitu Pertiwi yang bermaksud Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan juga Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Bidang pengkhususan beliau ialah tata bahasa, sosiolinguistik dan juga pengajaran bahasa. Prinsip hidup beliau ialah lakukan apa yang disukai kerana ia akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk menghasilkan yang terbaik dan tidak melakukan tugas dengan bidang yang kita tidak mahir. Jadi peranan Nik Safiah Karim yang pertama ialah menghasilkan banyak kertas kerja. Yang kedua, menyertai Persatuan Linguistik selama 18 tahun. Yang ketiga, menghasilkan banyak buku mengenai tata bahasa. Antaranya ialah ayat dalam bahasa Melayu, frasa nama dalam bahasa Melayu, yang indah itu bahasa, bahasa itu kita, liku-liku bahasa dan tata bahasa Melayu. Dan yang keempat, beliau menjadi pakar rujuk bahasa yang sering dijemput. Beliau juga ada memberi khidmat kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam, mengangkat martabat wanita dan juga menekankan bidang morfologi. Pemikiran Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu yang pertamanya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Nik Safiah menekankan pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang perlu diperkasakan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pentadbiran, sastera maupun media massa. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai medium untuk menyatukan bangsa Malaysia yang berbilang kaum. Dalam pandangan beliau, bahasa Melayu mempunyai potensi besar untuk menjadi bahasa ilmu, bukan sekadar bahasa komunikasi sehari-hari. Kira yang kedua iaitu bahasa Melayu dalam pendidikan. Nik Safiah Karim sering menyuarakan pendapatnya tentang peranan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara. Beliau menganggap bahawa bahasa Melayu harus diberikan tempat yang lebih utama dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya di peringkat universiti. Menurut beliau, penguasaan bahasa Melayu yang baik adalah asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan di negara kita dan ia harus dijadikan bahasa utama dalam pengajaran pelbagai disiplin ilmu.
Yang terakhir ialah penggunaan bahasa yang betul dan standardisasi, di mana Nik Safiah Karim turut memberikan perhatian kepada aspek penggunaan bahasa yang betul dan tepat. Beliau menekankan bahawa untuk memartabatkan bahasa Melayu, masyarakat perlu mengamalkan penggunaan bahasa yang betul dan sesuai dengan konteks. Oleh itu, beliau sering menggalakkan penggunaan bahasa Melayu yang standard dan mengelakkan penyelewengan dalam tata bahasa yang boleh menjejaskan kualiti bahasa itu sendiri. Beralih pula kepada tokoh yang kedua, iaitu Asmah Haji Omar. Yang pertamanya kita akan membahaskan latar belakang beliau. Beliau dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang berpendidikan tinggi dan beliau mendapat pendidikan sekolah rendah di Sekolah Melayu Jitra, Kedah dan Kampung Baharu Girls School, Alor Star. Beliau mempunyai sarjana muda dalam Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1961. Beliau juga mempunyai sarjana dalam Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, University Indonesia, Jakarta 1963. Dan beliau mempunyai PhD dalam General Linguistic, University of London 1969 dan Doktor Persuratan Linguistik Melayu, Universiti Malaya pada tahun 1998. Seterusnya ialah peranan Asmah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertamanya, beliau menghasilkan banyak karya yang berkaitan dengan bahasa dan linguistik. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau merupakan seorang penulis yang prolifik dan produktif. Buktinya, beliau menerbitkan buku pertama beliau pada tahun 1964 dan bermula dari situ, buku-bukunya mengenai bahasa Melayu dan linguistik hampir diterbitkan setiap tahun. Yang kedua, beliau juga menghasilkan banyak artikel dan jurnal bagi memartabatkan lagi bahasa Melayu. Sebagai tamsilnya, beliau menghasilkan artikel mengenai bahasa Melayu dan sebahagian besarnya berjaya diterbitkan dalam jurnal Dewan Bahasa. Dan yang ketiga ialah beliau melaksanakan pelbagai projek akademik dan kebahasaan. Sebagai contoh, projek kajian penggunaan bahasa Malaysia di jabatan-jabatan kerajaan dan juga badan-badan berkanun. Hasil daripada kajian tersebut, Asmah Haji Omar berjaya menghasilkan sebuah lagi buku yang bertajuk Penggunaan Bahasa Malaysia di Jabatan-Jabatan Kerajaan. Selain itu, beliau juga melakukan projek akademik lain bagi memartabatkan lagi bahasa Melayu. Projek akademik tersebut ialah projek analisis semantik bersama profesor khas dalam bidang linguistik yang dilakukan di University of Gothenburg di Sweden. Okey, beralih kepada pemikiran Asmah yang pertama, iaitu pengembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu dalam konteks global, di mana Asmah memberikan penekanan terhadap pentingnya bahasa Melayu untuk berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi. Dalam beberapa karya beliau mengulas mengenai bagaimana bahasa Melayu harus terus diperkasa melalui pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Selain memastikan bahasa ini tidak ketinggalan zaman, ini termasuk usaha untuk meminimumkan pengaruh bahasa asing dalam pembendaraan kata dan tata bahasa bahasa Melayu. Menurut beliau, pembaharuan dalam pengajaran bahasa perlu menekankan penggunaan bahasa yang tepat, bersih dan sejajar dengan norma-norma sosial yang terkini. Dan yang kedua iaitu pembentukan dasar bahasa negara, di mana pemikiran Asmah turut memberikan impak dalam pembentukan dasar-dasar bahasa di negara ini. Beliau menyokong penuh dasar penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerajaan dan sektor awam. Pada masa yang sama, beliau juga menekankan penguasaan bahasa asing seperti Inggeris tidak boleh menghakis kedudukan bahasa Melayu. Sebaliknya, kedua-dua bahasa itu harus saling melengkapi dalam konteks pembangunan intelektual dan globalisasi. Dan yang ketiga iaitu pengaruh dalam penulisan dan penerbitan, di mana Asmah Haji Omar telah menghasilkan banyak buku, artikel dan kajian yang berkaitan dengan bahasa Melayu yang memberi sumbangan besar dalam memartabatkan bahasa ini dalam dunia akademik. Dalam penulisannya, beliau sering mengetengahkan isu-isu berkaitan dengan pembinaan tata bahasa yang betul, penggunaan bahasa Melayu yang tinggi dan tepat, serta kesan penggunaan bahasa yang salah terhadap masyarakat. Baiklah, seterusnya kita akan membanding beza peranan tokoh antara Nik Safiah Karim dan juga Asmah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Persamaan mereka yang pertama ialah mereka merupakan penyumbang kepada penyelidikan bahasa Melayu. Yang kedua,
meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan. Yang ketiga, pendidikan dan penyebaran ilmu. Dan yang keempat, mengatasi isu bahasa-bahasa Melayu yang tercabar. Perbezaan pula, Nik Safia Karim fokus kepada kajiannya kepada sosiolinguistik dan kajian semantik bahasa Melayu. Manakala Asmah Haji Omar fokus kajiannya dalam bidang tata bahasa dan struktur bahasa Melayu. Seterusnya, memperkasakan terminologi bahasa Melayu dalam bidang sosial dan pendidikan. Manakala Asmah pula mengatakan bahawa penyusunan terminologi bahasa Melayu dalam bidang akademik dan sains. Dan yang ketiga, Nik Safiah Karim menekankan hubungan antara bahasa dan identiti budaya, manakala Asmah pula menumpukan usaha dalam membentuk kefahaman bahasa Melayu. Seterusnya, kita akan membanding beza pemikiran pula. Yang pertama, persamaannya mereka ialah kepada kepercayaan terhadap keutuhan dan kedaulatan bahasa Melayu. Yang kedua, pentingnya pendidikan bahasa yang berkualiti. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa Melayu baku dan tepat. Perbezaan mereka yang pertama ialah Nik Safia Karim menggunakan bahasa adalah alat komunikasi yang dinamik, manakala Asmah Haji Omar pula menggunakan kaedah formal dan sistematik dalam bahasa Melayu. Yang kedua, Nik Safiah Karim fokus kepada variasi penggunaan bahasa sesuai dengan peredaran zaman, manakala Asmah mengatakan fokus kepada teori linguistik yang saintifik terhadap struktur bahasa. Dan yang ketiga, Nik Safia Karim pula mengatakan bahawa bahasa Melayu perlu disesuaikan dengan globalisasi dan perubahan teknologi. Manakala Asmah mengatakan bahawa bahasa Melayu harus dipertahankan keasliannya dan elak pengaruh bahasa asing. Jadi sebagai kesimpulannya, Nik Safiah Karim dan juga Asmah Haji Omar mempunyai pendekatan yang berbeza terhadap memartabatkan bahasa Melayu. Nik Safiah lebih cenderung kepada pendekatan sosiolinguistik yang lebih fleksibel dan praktikal dengan menekankan kepentingan bahasa Melayu dalam konteks sosial dan globalisasi. Sebaliknya, Asmah Haji Omar lebih menekankan kepada struktur, formal dan sistematik bahasa Melayu dengan memberikan perhatian kepada keseragaman dan ketepatan bahasa dalam konteks akademik dan komunikasi rasmi. Namun, kedua-duanya menyumbang besar kepada memartabatkan bahasa Melayu dengan penekanan yang berbeza mengikut fokus akademik dan sosial masing-masing. Sahaja daripada saya, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.